Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Saya harap kamu semua makin bersemangat untuk belajar walaupun kita hanya berjumpa di alam maya sahaja. Okey. Hari ini Ustazah terus sebelum tu kita baca dahulu doa penerang hati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati, okey, mudah menerima apa yang dipelajari. Okey, hari ni Ustazah tak tunjuk muka Ustazah lah. Sebab kamu pun dah boleh bayang macam mana comelnya Ustazah kan. Kita terus kamu hanya mendengar suara kemudian Ustazah akan tunjuk pada kamu jawapan modul gemilang. Ustazah akan teruskan apa yang kita belajar pada pelajaran lepas. Ustazah Suzy ni ajar bahagian akidah. So Ustazah akan sambung bahagian ibadah insya-Allah pada muka surat 32, bermula muka surat 32. Okey, modul ada pada tangan masing-masing Okey, Ustazah akan tunjuk pada kamu jawapan untuk modul gemilang. Kamu boleh salin pada buku kamu itu. Sambil salin kamu ingatlah jawapannya sebab memanglah boleh Ustazah beri je skema jawapan, tapi sebenarnya itu bukan satu cara belajar yang baik. Kamu kena tulis, barulah kamu boleh lebih ingat apa yang kamu belajar. Ustazah minta kamu tulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sebab kita bahagian ni pada muka surat 32 ni kata kunci telah diberikan pada kamu. Jadi Ustazah rasa tak ada masalah untuk kamu menyelesaikan semua soalan yang ada, yang diberikan pada kamu ini. Jadi bila kita bincang senang, kamu terus saja refer pada jawapan kamu. Ustazah tunjukkan tu skema jawapan bahagian ibadah. Kita pada muka surat 32 iaitu bahagian ibadah tingkatan 4. Ingat lagi tak tajuk-tajuk tingkatan 4 bahagian ibadah yang kamu dah belajar? Sebenarnya ada berapa tajuk? Kita ada 7 tajuk untuk tingkatan 4, iaitu lambaian Kaabah, kemudian korban, sembelihan, akikah, jual beli dan sewa, kemudian kita ada gadaian dan syarikat, kemudian juga tajuk hutang, insurans dan saham. Itu ada 7 tajuk tingkatan 4. Manakala tingkatan 5 bahagian ibadah, kita belajar tajuk perkahwinan kan. Bab munakahat. Ada 8 tajuk, pecahan 8 tajuk di situ. So total 8 campur 7 ada 15 tajuk bahagian ibadah yang perlu kamu kuasai dengan baik. Faham ya? Sebab ibadah ni dia dalam kertas 1. Kalau bahagian B dia ada pada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 bahagian B untuk kertas 1 yang membawa 20 markah. Kemudian bahagian A dia adalah soalan tu campur-campur lah. Masuk Ustazah tu bahagian objektif pun ada, bahagian ITK isi 40 pun ada. Jadi banyak soalan dari bahagian ibadah. So kamu tak ada pilihan, kamu kena kuasai dengan baik. Untuk bahagian kita terus pada modul gemilang kita. Di situ kita pergi bahagian tajuk tingkatan 4 haji dan umrah. Soalan yang pertama kamu tengok tu. Soalan pertama, jelaskan 2 syarat tawaf. Kalau kamu boleh tengok paparan tu jawapan yang ada. Dan kata kunci pun diberikan tepi tu ada 3 kan. Manakala dalam skema jawapan tu ada 5. Tak salah untuk memberikan jawapan yang lebih, tapi Ustazah nasihatkanlah
sebab kita masa tu terhad. Okey, kalau ada lebihan masa pun kamu kena simpan juga untuk semak semula jawapan. So Ustazah kurang menggalakkan lah, tapi terpulang pada kamu lah. Kelebihannya kalau ada jawapan yang salah dan kamu beri lebih, mungkin boleh menampung lah. Tapi masalahnya pula nanti kalau semua soalan kamu beri lebih jawapan, takut masa kamu tak cukup. Tu kena difikirkan lah. Dan untuk soalan ni Ustazah berapa kali Ustazah ingatkan, okey, kamu jangan lupa untuk menulis nombor soalan dan kepala jawapan ataupun kepala ayat. Macam yang pertama ni soalannya, okey, jelaskan 2 syarat tawaf. Okey, kamu kena tulis nombornya. Okey, kemudian tulis 2 syarat tawaf ialah, okey, apa dia syarat tawaf, dan jawab dalam bentuk point. Jangan jawab dalam bentuk perenggan. Ingat tu kan? Okey, yang ada jawapannya, okey, yang pertama tu jelaskan 2 syarat tawaf. Okey, yang pertama menutup aurat. Okey, kata kunci pun ada di situ. Okey, suci daripada hadas. Okey, 7 kali. Kamu boleh buat 7 kali pusingan mengelilingi Kaabah. Okey, cukup sebab soalan pun nak 2 je. Kita bagi 1 ekstra pun okey. Tak payah bagi banyak-banyak sangat Okey, sebab kita masa ni sangat berharga. Okey, dapat Okey, soalan nombor 2. Okey, soalannya nyatakan waktu untuk melontar jamrah al-Aqabah. Okey, kepala jawapannya ialah, okey, waktu melontar jamrah Aqabah. Kamu tengok bagaimana skema jawapan tu. Waktu melontar jamrah Aqabah ialah, okey, dash, selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Okey, dapat kata kunci pun ada di tepi tu. Cuma tinggal sambung-sambungkan sahaja. Okey, kemudian boleh juga jawab afdal, iaitu waktu yang terbaik ialah pada pagi 10 Zulhijjah. Okey, pada pagi 10 Zulhijjah, iaitu pada 10 Zulhijjah ni apa yang berlaku? Hari raya haji ataupun hari raya korban, atau juga nama lainnya ialah hari raya Aidil Adha. Okey, dapat Okey, seterusnya nombor 3. Nyatakan waktu melontar ketiga-tiga jamrah. Okey, jawapan kepala ayatnya. Okey, waktu melontar ketiga-tiga jamrah ialah, okey, dash, selepas gelincir matahari pada hari tasyrik, okey, hingga terbit fajar, kecuali 13 Zulhijjah hingga terbenam matahari. Dapat Okey. Okey, kamu boleh dengar Ustazah cakap, kamu boleh tengok juga jawapan yang Ustazah paparkan tu. Okey, gelincir matahari ni pukul berapa? Gelincir matahari, jangan pula confuse. Ada yang kata terbit matahari. Terbit matahari tu nak solat subuh tu, dah solat waktu pagi kan. Gelincir matahari ni untuk kita menunaikan solat Zuhur. Terbit, gelincir, terbenam. Kena faham betul-betul tu. Okey, dapat Okey, seterusnya nombor 4. Nyatakan 2 larangan ketika ihram bagi lelaki. Ini soalan ada berfokus, iaitu bagi lelaki di situ. So kena fokus pada lelaki. Okey, kata kunci diberikan, tutup kepala, pakai pakaian berjahit. Okey, jadi jawapannya menutup kepala atau sebahagiannya. Ini 2 larangan ihram menutup kepala atau sebahagiannya. Okey, dash, satu lagi ialah memakai pakaian berjahit atau bercantum. Okey, dapat tak? Dapat Okey, Ustazah pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 soalannya, nyatakan larangan ketika ihram bagi perempuan. Okey, nombor 4 tadi bagi lelaki, fokus pada lelaki. Sekarang ni bagi perempuan pula. Okey, kata kuncinya ialah menutup muka, sarung tangan. Okey, apa jawapan ni? Okey, 2 larangannya ialah, okey, menutup muka dan 2 tangan. Okey, menutup muka dan 2 tangan. Boleh Okey, seterusnya, sebab ini dia nak satu sahaja kan.
Okey, pakai sarung tangan boleh juga jawab. Tapi dia nak satu, jawab satu je lah. Okey, seterusnya nombor 6. Nyatakan 2 larangan semasa ihram. Okey, nyatakan 2 larangan semasa ihram. Okey, jawapannya di situ ialah apa jawapannya, kata kuncinya? Okey, potong kuku, bersetubuh, berburu binatang darat, pakai bauan. Okey, tengok skema jawapan yang ada. Okey, 2 larangan di situ. Okey, boleh ambil mana-mana lah, tapi kita ikut kata kunci itu. Okey, yang pertama ialah dash, memotong atau mengerat kuku. Okey, yang kedua bersetubuh. Okey, yang ketiga berburu binatang buruan darat. Cukuplah, kalau nak lebih pun lebihkan satu je lah. Okey, yang lain-lain tu tak payahlah. Okey, kita pergi kepada seterusnya nombor 7. Okey, saya tunjuk nombor 7, boleh nampak ya. Okey, nombor 7. Okey, jelaskan 2 hikmah larangan ihram. Okey, 2 hikmah larangan ihram. Hikmah ni maksudnya yang baiklah, benda yang positif. Benda yang positif. Hikmah. Dia teknik menjawab tu tolong ingat semula ya, bagaimana cara menjawabnya. Dan yang perlu juga diingatkan, Ustazah pun seberapa kali ingatkan, Ustazah Suziani, Ustazah Harisun ya. Tengok soalan tu jelaskan ke, terangkan ke, nyatakan ke ya. Dia beza. Kalau kamu tak ikut teknik menjawab yang betul, kamu akan mendapat markah yang kurang ya. Sedangkan kamu tahu jawapan tapi kerana tekniknya tak betul, maka masalah lah. Kita tak naklah perkara tu berlaku. So tengok betul-betul soalan tu soalan apa ya. Kalau jelaskan, maksudnya ayat tu dah komplit, dah memang menjelaskan. Kalau soalan terangkan, dia memerlukan huraian. Okey, tengok nombor 7 tu, jelaskan 2 hikmah larangan ihram. Okey, 2 hikmah larangan ihram ya. Dia nak 2 saja, tapi kalau ikut skema tu ada banyak kan. Okey, dan kata kunci pun diberikan disiplin, tumpukan perhatian, manusia sama, uji sabar. Okey, kamu boleh jawab melahirkan umat Islam yang berdisiplin. Tulis elok-elok. Okey, melahirkan umat Islam yang berdisiplin. Okey, dash yang kedua, tumpukan perhatian, boleh buat macam mana? Okey, tengok tu jawapannya. Jemaah haji dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah haji. Okey, dia nak 2 cukup dah sebenarnya. Okey, tapi kalau nak tambah 1, manusia sama, menunjukkan bahawa semua manusia adalah sama di sisi Allah. Tak perlu huraian sebab soalan tu hanya soalan jelaskan. Jelaskan tu kena ayat yang komplit, yang lengkap. Jawapan tu sendiri sudah menjelaskan. Janganlah 2-3 patah perkataan, itu tak jelas. Itu kabur lagi. Tak jelas. So kena sekurang-kurangnya 5-6 patah perkataan lah ya. Okey, seterusnya dapat atau Ustazah terlalu laju? Okey boleh. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 8. Okey, nyatakan kebaikan haji ifrad. Okey, nyatakan kebaikan haji ifrad. Okey, kata kunci diberikan di situ, tidak dikenakan dam, lebih afdal. Ambil sahaja jawapan tu. Kata kunci tu ambil sahaja. So itulah jawapan kamu. Okey, dash, tidak dikenakan dam. Dam tu apa? Denda. Okey. Dan kemudian lebih afdal, lebih baiklah. Okey, dapatnya. Okey, soalan nombor 9. Okey, jelaskan kesan haji ifrad. Okey, tadi ditanya kebaikan. Okey, sekarang ditanya kesan pula. Okey, kata kuncinya ialah masa yang lebih panjang. Okey, kesan haji ifrad ni ialah dash, mengambil masa yang lebih panjang. Okey, memanglah dia yang lebih afdal dan tidak dikenakan dam, tapi haji ifrad ni dia mengambil masa yang lebih panjang untuk mematuhi semua larangan ihram dan sebagainya. Okey, kita pergi pada nombor 10. Okey, nombor 10. Nyatakan kebaikan haji tamattu. Okey, kepala jawapannya kebaikan haji tamattu
ialah. Okey, kalau tak nak buat ialah pun tak apalah. Okey, tapi kepala jawapan tu ada. Okey, kebaikan haji tamattu kata kuncinya ialah kelapangan dan keselesaan. Okey, dash jawapannya memberi keselesaan dan kesenangan, okey, ataupun kelapangan kepada jemaah haji. Okey, itu haji tamattu. Dapat? Okey, terus. Okey, tulis elok-elok ya. Kalau salah tu cancel dia, tak payah nak liquid, beria, membuang masa. Ya, sebab tu dalam peperiksaan kamu tidak digalakkan, tidak dibenarkan bawa liquid. Ya, kalau salah cancel sahaja. Tapi janganlah tengih sampai jadi buruk lah. Ya, comot, melekat pula dia punya dakwat pen dan sebagainya. Okey, cancel satu sekali je. Okey, nombor berapa tadi? Nombor 10. 10 sudah. Okey, nombor 11. Okey, jelaskan kesan haji tamattu. Okey, kesan haji tamattu. Okey, kata kuncinya ialah dikenakan dam. Okey, tulis sahaja dikenakan dam. Dalam kurungan ke slash nak buat denda pun tak apa. Okey, dikenakan dam. Okey, kita pergi nombor 12. Okey, nyatakan kebaikan haji qiran. Okey, kata kuncinya ialah senang dan mudahkan urusan, dan yang kedua masa singkat. Okey, ambil saja kata kunci tu. Okey, buat dash. Okey, senang dan memudahkan urusan. Okey, dash yang kedua masa yang singkat. Dapat? Dapat ya? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 13. Okey, jelaskan kesan haji qiran. Okey, kata kuncinya ialah dikenakan dam. Okey, tulis sahaja terus. Okey, kesan haji qiran ialah dikenakan dam. Okey, jadi kita tahu situlah jenis haji itu dia ada 3, iaitu haji ifrad, okey, haji tamattu dan haji qiran. Okey, ingat lagi kan? Okey, kita pergi soalan nombor 14. Okey, jelaskan 2 perbezaan antara haji ifrad dengan haji qiran. Okey, so kalau perbezaan kamu buat macam dalam bentuk jadual seperti yang ditunjukkan tu pada skema tu, dia nampak lebih jelas. Senang nak menanda, senang kamu nak menulisnya pun. Tapi janganlah buang masa untuk buat jadual hingga ambil masa yang lama pula di situ. Nak buat garisan lah, buat kotak dan sebagainya. Buat kotak punya lama, lepas tu tak ada jawapan pun. Mana ada markah untuk kotak yang paling lurus ke, tak ada. Jangan buang masa buat jadual, buat kotak tu. Yang pentingnya adalah jawapan. Okey, kamu tengok jawapan tu di situ. Okey, ifrad berasingan, kemudian tiada dam. Qiran pula serentak dan kena dam. So kamu buat dalam bentuk jadual. Okey, haji dan umrah secara berasingan, itu untuk haji ifrad. Haji ifrad, haji dan umrah secara berasingan. Manakala haji qiran pula, haji dan umrah secara serentak. Nampak perbezaannya kan? Okey, dan yang kedua pula, beza yang kedua, haji ifrad tidak dikenakan dam. Okey, sebab dia ni haji yang lebih afdal kan. Okey, sementara haji qiran pula dikenakan dam. Nampak situ ya? So, 2 perbezaan, maka dapat full marks iaitu 4 markah. Okey, boleh? Faham kan? Ya? Misal katalah, misal kata kamu tak tahu, tak ingat. Okey, haji ifrad tu haji dan umrah secara berasingan. Kemudian kamu tak tahu nak tulis apa. Haji qiran contohnya lah. Kamu buat je lah apa pun jawapan, jangan tinggalkan kosong. Faham ya? Sebab kalau kamu tinggal kosong, jawapan kamu yang di haji ifrad tu pun tidak dikira. Boleh? Boleh ya? Okey, kita pergi seterusnya untuk tajuk jual beli, sewa dan gadaian. Okey, tajuk yang kita jangkakan akan keluar dalam SPM sebenarlah. Okey, harap-harap apa yang kamu buat ulang kaji, yang kita sama-sama buat ulang kaji ni akan keluar dalam peperiksaan dan kamu boleh jawab dengan baik. Okey, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalannya ialah senaraikan 2 rukun jual beli.
Okey, dua rukun jual beli yang ada di situ ialah penjual dan pembeli. Okey, barang, harga, ijab dan qabul. Okey, so masukkanlah semua tu. Kalau nak masukkan sekali semua pun tak apa, tapi sebab dia nak dua rukun aja, pilihlah mana-mana dua. Boleh ya? Kamu nak pilih mana-mana pun okey. Penjual dan pembeli barang, ya. Kau nak tulis 4 sekali tu pun tak apa, tapi membuang masa. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, nyatakan dua syarat penjual dan pembeli. Okey, dua syarat penjual dan pembeli. Okey, diberikan tu kata kunci mukallaf, kemahuan sendiri, Islam, merdeka. Okey, so tulis saja jawapan tu semua. Ya, tapi dia nak dua je kan. So ambillah mana-mana dua, mukallaf dan kemahuan sendiri. Okey, mukallaf tu maksudnya orang yang akil baligh, ya, mukallaf. Okey, dan kemahuan sendiri. Dash pertama mukallaf, dash yang kedua kemahuan sendiri. Cukup. Okey, soalan nombor 3. Jelaskan dua syarat barang jual beli. Okey, jawapan kata kunci yang diberikan, bersih, berfaedah, kepunyaan penjual, tahu jenis. Okey, kamu boleh ambil mana-mana tu, masukkan aja. Okey, jelaskan dua syarat barang jual beli. Kamu boleh ambil bersih dan berfaedah. Okey, kepunyaan penjual, terpulang pada kamu. Okey, tahu jenis, kadar dan sifat barang. Okey, boleh dapat ya. Okey, kemudian soalan nombor 4. Jelaskan dua syarat harga. Okey, kata kunci yang diberikan, bersih, milik pembeli, mampu diserahkan, tahu jenis. Okey, jadi ambillah mana-mana dua di situ. Okey, dua syarat harga. Okey, titik bertindih. Okey, dash, bersih, dash lagi milik pembeli. Okey, harga milik pembeli. Okey, cukuplah dua tu. Kalau nak tambah lagi pun tak apalah, tambahlah satu, cukuplah. Okey, kemudian nombor 5. Jelaskan dua syarat ijab dan qabul. Okey, kata kunci yang diberi, bersamaan ijab dan qabul, tiada had masa, tidak diselangi perkataan lain. Okey, kepala ayatnya, kepala jawapan, dua syarat ijab qabul. Okey, kamu boleh buat. Okey, bersamaan ijab dan qabul walaupun berlainan lafaz, tiada had masa. Okey, dapat ya. Okey, soalan nombor 6. Okey, nyatakan dua contoh jual beli yang dilarang dan tidak sah. Okey, jual beli ni kamu belajar kan, ada jual beli yang dilarang dan tidak sah, ada jual beli yang dilarang tetapi sah. Dia beza. So tolong ingatlah. Ya. Sekarang soalannya tanya, nyatakan dua contoh jual beli yang dilarang dan tidak sah. Okey, kepala jawapannya, dua contoh jual beli yang dilarang dan tidak sah. Dilarang satu, lepas tu tak sah lagi. Ya, kata kuncinya ialah barang haram atau tujuan maksiat. Okey, bukan milik sempurna dan jualan bersyarat. Okey, kamu tengok jawapan yang Ustazah paparkan. Okey, untuk soalan nombor 6. Okey, dua syarat ijab dan qabul. Ya. Dua syarat. Nombor 7, maaf lah, Ustazah pun dah pening. Okey, dua contoh jual beli yang dilarang tetapi sah. Okey, membeli barang dengan tujuan menyekat pembelian orang lain daripada membeli barang tersebut. Okey, kemudian jawapan seterusnya, membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain walaupun masih dalam mana Ustazah pergi semula-semula. Okey, ada masalah di situ. Ustazah ni matanya pun dah tak berapa nak jelas pula. Tak nampak. Salah kita tersalah ya. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 tadi balik pada soalan nombor 6. Dua contoh jual beli yang dilarang dan tidak sah. Okey, dua contoh jual beli yang dilarang dan tidak sah. Okey, barang haram tujuan maksiat tadi kan. Okey, tengok jawapan nombor 6. Menjual barang haram atau yang disimpan bertujuan maksiat. Contohnya apa? Penjualan patung berhala, arak, kan haram kan? Okey, tujuannya maksiat. Okey, yang kedua, jual beli barang yang tidak dimiliki dengan sempurna. Contohnya apa? Contohnya dia menjual burung di udara, ikan di laut. Belum tentu lagi jadi milik dia kan. Jadi tak boleh lah. Okey. Kemudian menjual daging dengan daging. Contohnya menjual daging lembu dengan seekor kambing.
Memang daging dengan daging tapi tak sama. Okey, kemudian jualan bersyarat menjual buah-buahan contohnya yang masih di pokok kecuali jelas telah masak. Okey, itu antara jawapan, contoh jawapannya. Faham jualan bersyarat macam mana, kemudian jual daging dengan daging tu macam mana. Mungkin bila kamu baca tu kamu ada jumpakan perkataan menjual daging dengan daging. Okey, seterusnya nombor 7. Okey, nyatakan 2 contoh jual beli yang dilarang tetapi sah. Tadi yang dilarang dan tidak sah. Okey, sekarang yang dilarang tetapi sah. Okey, di situ kata kuncinya ialah menyekat belian orang lain, monopoli, penipuan. Okey, kamu boleh panjangkan jawapan kamu. Maksudnya jawapan yang lengkap ialah okey, 2 contoh jual beli yang dilarang tetapi sah. Okey, membeli barang dengan tujuan menyekat pembelian orang lain. Dia beli barang dengan tujuan menyekat pembelian orang lain daripada membeli barangan tersebut. Okey, dilarang tapi sah tak? Sah. Okey, kemudian membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain walaupun masih dalam tempoh pilihannya. Dia belum habis decide lagi. Dia macam potong queue lah. Jadi jual beli tu dilarang tapi dia sah. Okey, seterusnya yang ketiga tadi penipuan. Penipuan tu contohnya menipu semasa menjual sama ada melalui sukatan ataupun timbangan. Itu dilarang tapi dia sah jual beli tersebut. Okey, boleh ya? Dapat? Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 9. Ini tajuk sewa pula Tajuk sewa. Tadi jual beli. Okey, sekarang sewa. Okey, nyatakan 2 rukun sewa. Okey, kata kuncinya ialah penyewa, pemberi sewa. Okey, bayaran, manfaat. Okey, jawapan kamu boleh buat di situ 2 rukun sewa, masukkan aja lah kata kunci tu. Kata kunci yang ada tu masukkan aja. Penyewa dan pemberi sewa itu satu jawapan penyewa dan slash pemberi sewa tu satu jawapan. Jangan buat penyewa bawah pemberi sewa. Dia nak 2, lepas tu kamu jawab macam tu, kamu dapat 1 je. Sebab penyewa dan pemberi sewa tu dia dalam satu baris, satu markah. Jadi kamu kena buat jawapan yang lain, iaitu bayaran ataupun manfaat. Manfaat tu apa? Faedah. Faedah yang didapat daripada sewaan. Tahu sewa dengan jual beli kan beza kan? Sewa ni kita dapat manfaat. Barang tu masih lagi macam kita sewa rumah. Rumah tu masih lagi milik tuan rumah. Kita hanya dapat faedahnya, iaitu kita boleh duduk di rumah itu. Sebab kita sewa kan, kita boleh duduk rumah tu. Faedahnya kita boleh duduk rumah tu selagi mana kita bayar sewa tersebut. Kita patuh pada agreement sewa. Okey. Kemudian soalan nombor 10. Okey, jelaskan 2 syarat penyewa dan pemberi sewa. Okey, jelaskan 2 syarat penyewa dan pemberi sewa. Okey, kata kuncinya ialah baligh, kemahuan sendiri. Okey, itu 2 syarat. Okey, maka kamu masukkan ajalah jawapan tu. Okey, baligh untuk akil baligh, okey, dan kemahuan sendiri. Itu antara syaratnya. Syarat penyewa dan pemberi sewa. Akil baligh. Akil baligh tu mukallaf lah. Okey, dengan kemahuan sendiri, maksudnya bukan dipaksa. Okey, nombor 11, jelaskan 2 syarat manfaat. Okey, 2 syarat manfaat. Okey, kata kuncinya ialah berharga, dapat diberi, diketahui kadar. So masukkan ajalah, kamu tulis semula. Okey, 2 syarat manfaat. Okey, berharga berharga atau bernilai. Dash, dapat diberikan oleh orang yang mengambil upah. Okey, dash, diketahui kadar dan jangka masa. Okey, dapat Okey, rasa dah banyak dah yang kita bincang ni. Nak terus ke? Ustazah rasa cukuplah kot ke nak sambung lagi? Kalau nak sambung teruslah. Okey, nombor 12.
Okey, sebab Ustazah pun laju kan, sebab Ustazah mengharapkan kamu dah buat pun tajuk ini. Cuma tinggal nak semak semula je. Lagipun soalan ni dah diberikan kata kunci pun. So tinggal nak menyambung jadi ayat yang komplit sahaja. Okey, kita pergi nombor 12. Okey, jelaskan 2 syarat bayaran sewa. So kepala jawapan. Okey, 2 syarat bayaran sewa. Kata kunci ini berikan, wang diketahui. Okey, so dash buat dash yang pertama dengan wang. Okey, yang kedua dash bayaran sewa diketahui. Diketahuilah. Okey, bayarannya berapa. Okey, dan kemudian bayar dengan wang. Wang kita lah. Yang diterima, dipersetujui. Okey, seterusnya nombor 13. Jelaskan 2 syarat sah sewa. Okey, kata kunci yang diberikan, kedua-dua setuju, barang memberi faedah. Okey, masukkan sahaja. Okey, 2 syarat sah sewa. Okey, 2 syarat sah sewa iaitu persetujuan kedua-dua pihak mengadakan kontrak sewa. Okey, persetujuan kedua-dua pihak mengadakan kontrak sewa. Okey, dash barang sewaan berfaedah dan harus pada syarak. Maksudnya dibenarkanlah oleh syarak. Cukup. Sebab nak 2 sahaja. Okey, kita pergi soalan nombor 14. Okey, jelaskan 2 hikmah diharuskan sewa. Okey, 2 hikmah maksud kebaikan sewa ni apa? Okey, 2 hikmah diharuskan sewa. Nombor 14, kata kunci yang diberikan, silaturahim, tolong menolong. Okey, so jawapan kamu ialah okey, ni bukan soalan terangkan, ni soalan jelaskan sahaja. Okey, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, kemudian sebenarnya kalau soalan jelaskan, tapi beginilah Ustazah nasihatkan, kadang-kadang ya Ustazah tengok ada soalan dia memerlukan huraian juga. So kalau kamu rasa kamu nak lebih selamatnya, kamu berikanlah huraian soalan yang macam ni lah kan. Okey, dia tanya jelaskan 2 hikmah. Tapi bila kita tengok jawapan, okey, lebih baik kita buat huraian. Okey, maksud saya begitulah. Okey, so kita yakin jawapan kita itu memang mendapat markah yang penuh. Dapat mengeratkan hubungan silaturahim kerana saling memudahkan urusan. Okey, kemudian kita boleh juga tulis yang kedua tu melahirkan dash, melahirkan sifat tolong menolong agar masalah dapat diselesaikan. Okey, dapat ya. Kita pergi soalan nombor 15. Jelaskan 2 sebab kontrak sewa menjadi batal. Okey, 2 sebab kontrak sewa menjadi batal. Okey, kata kunci diberikan, barang hilang, batal kontrak, tamat tempoh kontrak, barang rosak. Okey, so kamu masukkan ajalah jawapan tu. Dia nak 2 sahaja kan. Okey, ambil mana-mana 2. Okey, dash barang yang disewa hilang atau musnah. Okey, dash batal kontrak sewa. Cukup. Dapat ya. Okey, nombor 16. Okey, nyatakan 2 rukun gadaian. Ni kita tajuk gadaian pula, tadi sewa. Gadaian ni, ingat kan apa dia maksud gadaian? Dia apa kata kunci untuk gadaian? Perkataan cagaran. Kena ingat tu. Okey, 2 rukun gadaian. Okey, kata kunci diberikan, penggadai, pemegang gadai, barang ijab dan okey, so masukkan di situ nak 2 sahaja. Tulislah penggadai, dash penggadai, dash pemegang gadaian. Kalau nak tambah lagi, dash barang gadaian. Dapat ya? Okey, soalan nombor 17. Jelaskan 2 syarat sah gadaian. Okey, kata kuncinya kerelaan sendiri, akil baligh, kepunyaan sendiri. Okey, kepala ayatnya, kepala jawapan 2 syarat sah gadaian. Okey, soalan nombor 17. Okey, kerelaan sendiri, dash penggadai dan penerima gadaian, akil baligh, dash barang kepunyaan sendiri. Okey, cukuplah situ. Okey, kita pergi nombor 18. Jelaskan 2 perkara yang membatalkan gadaian. Okey, 2 perkara yang membatalkan gadaian. Kata kuncinya, okey, serah semula, dash penggadai meninggal dunia, okey, barang rosak, slash orang lain sewa, slash sedekah. Okey, so soalan 18. Okey, 2 perkara yang membatalkan gadaian. Ambil 2 je. Mana-mana 2. Okey, dash barang gadaian telah diserah semula kepada penggadai. Okey, dash yang kedua, penggadai telah membayar semua hutangnya.
Okey, dapat ya. Walaupun dalam skema yang saya tunjukkan tu banyak jawapan, itu antara jawapan yang kamu boleh berilah. Okey, tapi ambil 2 sahaja. Ya, jangan tulis banyak-banyak dan membuang masa, nanti takut kamu tak sempat nak jawab soalan yang lain. Okey, nombor 19. Okey, jelaskan perbezaan antara gadaian Islam dengan bukan Islam. So, perbezaan kita buat dalam bentuk jadual. Okey, gadaian Islam dengan gadaian bukan Islam. Okey, dibagi situ 3 perkara kan. Okey, yang pertama, barang gadaian tetap menjadi hak milik asal. Okey, sementara gadaian bukan Islam, okey, kamu tulis di situ. Kata kunci pernah diberi barang gadaian lupus. Okey, tulis situ barang gadaian lupus. Okey, sekiranya tidak ditebus. Okey, barang gadaian lupus sekiranya tidak ditebus. Okey, kemudian kotak yang kedua, diberikan gadaian bukan Islam, nilai barang termasuk faedah. Okey, jadi gadaian Islam tu kamu tulis nilai barang dan upah. Okey, sementara yang ketiga, gadaian bukan Islam membebankan. Okey, so gadaian Islam membantu. Cukup. Membantu apa? Membantu meringankan kesusahan. Sementara gadaian bukan Islam membebankan. Okey, last kali soalan nombor 20. Okey, jelaskan 2 hikmah gadaian. Kata kunci yang diberikan, memberi kemudahan dash jaminan pinjaman. Okey, dash mengembangkan ekonomi. So, jawapan di situ kepala jawapan buat 2 hikmah gadaian. Okey, memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan. Okey, dash yang kedua. Okey, memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang. Okey. Banyak dah ni. Okey. Harap semua jawapan tu ditulis dengan baik dan lengkap. Okey, kita buka tadi mula dari muka surat 32, 33, 34, 35. Soalan ni mudah, kamu nak jawab sebab sudah diberikan kata kunci. Okey, rasanya setakat itu sahaja. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanyalah, boleh WhatsApp ke Okey, saya rasa itu sahaja. Harap semua dapat lengkapkan dengan baik. Nanti bila buka sekolah, bila Ustazah semak, buku kamu tu lengkap. Dan tidak ada banyak masalah. Masalah apa? Masalah tak buat, masalah malas dan sebagainya. Okey, kita sudahi dengan